Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum lebar sebab dapat mesej daripada Atiyah, sepupu. Okey, 6.37 petang, 1998. Kita terus baca buku Hokmok suruh baca. Jari Kejenihan Jiwa. Okey. Muka surat 64. Panjang ni. Sampai 71 bab ni. Singkirkan rasa jemu dan bosan. Okey. Dia ada 1 pengangguran, 2 pembelengguan rutin, 3 perasingan diri. Kita bacalah sikit-sikit dah. Kita baca 1 dengan 2 dulu. Okey. Singkirkan rasa jemu dan bosan. Sukalah kepada orang-orang yang kepalanya dipenuhi oleh rasa bosan dan jemu untuk menikmati kemeriahan hidup dan kedamaian fikiran dan perasaan. Nampak tak ni? Nampak. Okey, sukarlah kepadanya untuk mengecapi kesegaran semangat dan keindahan harapan. Di sana ada beberapa faktor yang bertanggungjawab menimbulkan rasa bosan dan jemu. Di antaranya, pertama, pengangguran. Saya pernah menganggur setahun lepas keluar U. Kemudian baru ambil KPLI. Tahun 2005 keluar U, 2006 menganggur. Tak sampai setahun. 2006 KPLI, 2007 start posting, 2005 grad. 2005 lah. Nganggur kejap lah. Kejap je. Alhamdulillah. Nombor 1, pengangguran. Iaitu tidak ada pekerjaan atau kekosongan hidup seseorang dari kegiatan dan kerja-kerja yang berguna yang menaikkan harga dirinya. Alhamdulillah, kita mempunyai pekerjaan. Alhamdulillah. Kesengsaraan perasaan akibat dari pengangguran ini bukan saja dialami oleh orang miskin yang tak punya kerja, tetapi juga dialami oleh orang kaya yang kekosongan hidupnya dari kegiatan yang membina dan kerja-kerja bakti dan tiada tahu sesuatu selain dari menikmati kelazatan-kelazatan hidup yang rendah. Sebenarnya kekosongan hidup ini bukan saja menjadi sumber rasa kebosanan dan kejemuan, tetapi juga mungkin menarik seseorang dalam kegiatan-kegiatan yang berbahaya dan meruntuh. Menurut penyelidikan yang dilakukan di dalam kalangan penagih-penagih candu, penengguk-penengguk arak, pemain-pemain judi dan kaki-kaki kedai kopi sama ada dari golongan bawahan atau golongan orang-orang atasan dan mahligai di sana, ternyata bahawa sebahagian yang terbesar dari mereka adalah dari korban pengangguran dan kekosongan hidup. Dari sini nyatalah bagaimana perlunya setiap orang mengisi hidupnya dengan kerja-kerja yang berguna. Kerana dengan bekerja, dia boleh merasai kebolehan dan harga dirinya yang sebenar atau dapat menginsafi nilai hidupnya di dunia ini. Muka surat 65, 2. Pembelengguan rutin. Orang yang terbelenggu kepada kerja rutin yang tetap dan seragam tanpa perubahan dan pembaruan seringkali menjadi korban rasa kejemuan dan kebosanan. Hidup mereka hanya dipenuhi dengan kerja-kerja ulangan yang tak pernah bertukar dan berubah sejak beberapa lama mereka bekerja. Fikiran mereka terpaksa tunduk kepada satu suasana dan satu kegiatan saja. Mereka tidak berpeluang untuk mengembangkan diri mereka dengan seluas-luasnya dan untuk menjelajahi fikiran mereka kerana kerja rutin mereka tidak memerlukan pengembangan dan penjelajahan fikiran. Mereka hanya ditentu bekerja seperti mesin beku tetapi tidak berubah-ubah. Untuk menyelesaikan masalah kejemuan hidup, orang-orang yang bernasib seperti ini pastilah berusaha mengembangkan lapangan-lapangan kesukaan yang disebut hobi atau melakukan kerja-kerja sambilan yang lain
yang boleh menolong melegakan ikatan belenggu kerja-kerja rutin, dan alangkah membinanya kalau mereka dapat menubuhkan di dalam kalangan mereka badan-badan sukan, budaya dan sebagainya dari kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sihat. Ketiga, perasingan diri. Sikap memencil diri dari pergaulan adalah berlawanan dengan tabiat semula jadi manusia yang cintakan kepada perhubungan dan pergaulan. Oleh kerana itu, sikap mengasingkan diri mungkin mendatangkan pengaruh yang tidak baik kepada jiwa seseorang. Dia seringkali menjadi sebab kebuntuan fikiran dan kejemuan perasaan. Terima kasih. Alhamdulillah, Atiyah ingat kepoh hari ini. Di dalam pembicaraan yang telah lalu, pernah ditegaskan bahawa pergaulan itu perlu dalam usaha untuk mengembangkan rasa keyakinan kepada kebolehan diri sendiri. Demikian juga di sini pergaulan itu perlu untuk membunuh rasa kejemuan dan kebosanan. Tiap-tiap seorang dari kita berkehendakkan kepada orang lain sebagai tempat kita mencurah rasa hati, tempat bertanya, tempat bertukar fikiran, bertukar cerita dan sesuatu yang lucu. Perjumpaan badan, pertemuan hati dan fikiran yang sedemikian rupa sudah tentu dapat mengusirkan tumpuk-tumpuk awan yang muram dari jiwa seseorang dan mengurangkan beban-beban berat yang dirasa berdesak-desak di dalam kepalanya. Kehidupan yang tertutup dan terkurung di dalam penjara diri sendiri yang sunyi dari gegak gelak ketawa, yang kosong dari pertemuan dan perjumpaan, yang bisu dari persabungan lidah yang sahut menyahut samalah dengan sebuah bilik yang tertutup kepada curahan sinar cahaya, kepada laluan angin yang lembut gemalai dan kepada bunyi keriuhan hidup yang gembira. Bilik yang sedemikian rupa tidak syak lagi akan dipenuhi oleh bau hapak. Cahaya yang gelap gelita malah pada akhirnya akan mencekik dan melemaskan pernafasan penghuninya. Di dalam kemesraan pergaulan, di sana kita akan menemui dengan pelbagai-bagai perkara yang menarik minat, mencetuskan fikiran dan menggaruhkan perasaan, yang mana semuanya memberikan kita unsur-unsur kegiatan yang boleh membebaskan diri dari kokongan diri yang tertutup dan memenuhkan kekosongan hidup kita yang sunyi sepi dan jemu bosan. Ada orang yang tidak ingin bergaul kerana merasa malu atau merasa dirinya tidak digemari orang. Dia rasa lebih suka dan lebih selamat berasing dari orang-orang lain dan hidup dalam penjara dirinya yang sempit. Pendirian ini akan menyebabkan keadaannya bertambah buruk lagi. Perasaan malunya kian mendalam. Minat atau kegemaran orang lain terhadap dirinya kian jauh dan sepi. Kejemuan dan kebosanan hidup kian menekan. Tetapi apabila dia mengubah pendiriannya yang beku dan pasif itu dan terus keluar dari penjara dirinya dan muncul ke tengah pergaulan yang gegak, nescaya dia akan dapati tabir malunya perlahan-lahan tersingkap dan hilang, dan di sana juga dia akan dapati banyak orang yang menaruh minat dan kegemaran terhadap dirinya, iaitu jauh bertentangan dengan apa yang disangkakan olehnya selama ini. Muka surat 67. Okey, muka surat 68. Tengoklah ini. Belakang ni. Ada orang yang kelihatan letih lesu, berat penat, kuyu layu bukan kerana kuat bekerja dan membanting tulang urat, tetapi kerana dia terlampau banyak mencurahkan fikirannya di sekitar dirinya sahaja. Terlampau banyak mengenangkan untung nasib, terlalu banyak berputar-putar dan berbalik-balik di sekeliling dirinya yang sunyi sepi tanpa mencuba menjenguk keluar meninjau dunia orang lain yang penuh gegap. Siapa yang ingin mengazab dan mensesarakan jiwanya, cubalah dia mencurahkan fikirannya di sekitar dirinya saja. Cubalah dia kenangkan kepentingan-kepentingan dirinya saja. Cubalah dia selalu memperhitungkan fikiran orang lain terhadap dirinya. Cubalah dia selalu mengirakan sejauh mana penghormatan yang patut ditunjuk orang-orang lain terhadap dirinya yang mulia. Cubalah dia selalu meneropong kekurangan dan kecacatannya. General Booth pernah berkata, kecelakaan dan kesengsaraan jiwa datang dari arah cermin muka terhadap tempat manusia tidak melihat melainkan dirinya sahaja. Sedangkan kesentosaan dan kejenahan jiwa datang dari arah jendela tempat manusia dapat melihat sesuatu yang lain dari dirinya. Semasa saya berada di sebuah hospital, seorang pemuda yang sakit telah mengatakan kepada saya kejemuan dan kebosanannya di hospital. Dari mula tibanya lagi, dia kelihatan sugul dan memencil diri. Dia bukan dari jenis manusia pemalu, tetapi dari jenis pengenang diri yang merasa serba kekurangan dari orang lain. Dia seorang pemuda kampung yang buta huruf dari keluarga tani yang miskin.
Dalam pertemuan itu, dia selanjutnya menyatakan kepada saya sebab-sebab kebosanannya. Dia tidak ada kegemaran langsung untuk bermain daun, domino, catur dan sebagainya seperti orang-orang lain. Dia tidak mempunyai tangan seni untuk menganyam plastik dan mengait baju dan tidak juga tahu menulis dan membaca. Saya tidak ada apa-apa kepandaian pun dan saya fikir orang yang berkurang seperti saya ini tak akan ada orang yang gemar berkawan dengan saya. Katanya dengan suara yang mengandungi keluhan yang berat. Saya merenungkan matanya sambil berkata, tetapi saudara masih ada kepandaian yang lain. Kepandaian apa? Dia bertanya dengan agak sangsi. Saudara boleh bercakap dan berkata. Jawab saya dengan tegas tetapi dia ketawa sumbang seolah-olah menyangka saya bergurau. Sebentar saya ajak dia berbicara dengan mesra dari hati ke hati. Pada akhirnya saya kemukakan satu rancangan bertemu ramah dengan 40 orang pesakit yang ada di dalam wad kami yang terdiri dari berbagai-bagai bangsa dan datang dari berbagai daerah. Tiap-tiap hari dia memilih seorang kenalan baru untuk bercakap-cakap di sekitar kisah diri, kampung halaman dan sebagainya. Dalam 2-3 hari yang pertama, dia kelihatan berat dan tak agak-agak untuk membuka lembaran perkenalan pertama dengan orang-orang yang masih sangat asing kepadanya. Tetapi 2 minggu kemudian, dia telah berjaya memenangi hati rakan-rakan pesakit yang ramai. Dan secukup 40 hari, dia telah menjadi seorang yang paling popular sekali dalam wad kami. Dia kenal semua orang dengan segala kisah hidup masing-masing. Sifat penyugulnya telah berubah kepada periang. Penjara dirinya yang sepi telah roboh dan kini dia mulai melihat dan mendengar cahaya dan suara pergaulan hidup yang riuh dan gembira. Pemusatan pemikiran dan kenangannya mulai berubah dari dirinya kepada orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Dalam hubungan bergaul dan mencari kawan, di sana ada beberapa perkara penting yang harus diperhati. Kita tidak akan berjaya membuat hubungan persahabatan yang luas kalau kita hanya bersikap menunggu orang menghulurkan tangan persahabatannya. Kitalah yang harus lebih dahulu mendatangi orang dan menawarkan senyuman persahabatan kepadanya. Di dalam pergaulan, kita harus berusaha membuangkan sikap mengenang diri dan sikap terlampau banyak memperhitungkan soal kehormatan diri. Kerana sikap yang seperti ini akan mendatangkan banyak kerumitan dalam pergaulan dan masyarakat persahabatan. Orang yang selalu mengenang dan mengira-ngirakan kehormatan dirinya akan menjadi orang yang mudah berkecil hati, mudah merasa terhina, mudah mentafsirkan gerak-gerik orang lain dengan sangkaan-sangkaan yang buruk. Bila kawannya kelihatan agak masam atau agak sejuk ketika bertemu dengannya, dia lantas mentafsirkan bahawa kawannya sudah benci kepadanya atau sudah tidak menghormatinya lagi. Bila dia mendengar kata-kata yang agak tajam, agak kasar sedikit dari orang lain, dia terus merasa dirinya dihina atau diperkecilkan orang, sedangkan orang itu tidak sedikit pun bermaksud demikian. Bila dia nampak dua orang ketawa ketika dia lalu, dia lantas menganggapkan orang-orang itu sedang membicarakan hal dirinya. Bila dia memasuki satu tempat yang penuh dengan orang, dia kelihatan jelas gugup dan serba salah kerana dia merasa semua orang sedang menumpu mata mereka kepada gerak-geriknya. Oleh sebab itu, orang-orang pengenang diri selalu pemalu, pengecut dan ragu-ragu hendak melakukan tindak tanduknya di hadapan orang lain kerana dia takut tersalah dan tersilap yang mungkin menjatuhkan nilai kehormatan dirinya. Habis dah ni. Memang benar bahawa kita disuruh menjaga kehormatan diri. Tetapi janganlah kehormatan itu dihubungkan dengan soal-soal titik bengek seperti tadi. Bahkan hubungkanlah kehormatan itu dengan soal-soal yang dianggapkan benar-benar asasi kepada diri dan maruah seorang. Kalau orang yang terlalu mengenang diri atau terlalu menghitungkan kehormatan diri dan merasa dirinya selalu diperhati orang, maka orang itu perlulah mengisafi bahawa orang-orang lain di sekelilingnya masing-masing sibuk dengan masalah mereka sendiri. Maka sudah tentu dia dapat menyedari sejauh mana kebodohannya. Di dalam pergaulan juga kita harus insafi bahawa persahabatan itu bukanlah suatu perniagaan yang memperhitungkan untung rugi. Bahkan persahabatan itu adalah berdasarkan saling berbudi dan berbakti, saling menolong dan menghormati satu sama lain. Tegasnya dalam persahabatan dan pergaulan, undang-undang ambil dan beri harus diakui bersama. Muka surat 71 habis. Sekian untuk petang ini, hari ini, 19/8/2021. Habis pukul 6.51 petang.